Pertama sekali, terima kasih kepada pengacara majlis kita pada pagi ini. Yang bahagia Datuk dan khususnya kepada rakan-rakan sahabat Al-Quran dalam rumah ngaji Negeri Kelantan. Alhamdulillah, berkesempatan hari ini Ana bersama-sama dengan sahabat-sahabat semua untuk dalam satu sesi untuk mentadabburkan surah Al-Isra'. Dan sebagaimana yang telah kita maklumi semua bahawa surah Isra' ini adalah merupakan surah yang ke-17 dalam siri surah-surah dalam Al-Quran, dan ia adalah merupakan surah Makkiyah ataupun ayat-ayat yang diturunkan di Mekah. Jadi kita fahamlah apabila ayat ini diturunkan di Mekah, maka kita kena aware bahawa kebanyakan ayat-ayat ini adalah merupakan ayat-ayat yang berkaitan dengan persoalan-persoalan tentang akidah, persoalan-persoalan tentang bagaimana pada awal-awal Islam, di mana Nabi SAW menjuruskan kepada hal-hal yang berkaitan dengan persoalan iman, persoalan amal, persoalan tauhid, persoalan akidah, dan tidak banyak menyentuh hal-hal yang berkaitan dengan hukum hakam. Jadi sebab itu kalau kita tengok dalam surah Al-Isra' ini, dalam 111 ayat, 111 ayat dalam surah Al-Isra', boleh dikatakan kebanyakan atau majoriti daripada ayat-ayat ini memberikan kepada kita ayat-ayat yang berasaskan kepada keimanan, yang berasaskan kepada keakidahan, berdasarkan kepada kemukjizatan, ayat-ayat yang menjelaskan tentang kequranan, menjelaskan tentang function Al-Quran dan lain-lain yang berkaitan dengan Al-Quran, dan juga bagaimana pembongkaran Al-Quran terhadap isu-isu yang berkaitan dengan kekeliruan dari aspek akidah, terutama bagi orang-orang musyrik. Bagi orang-orang musyrik ketika itu, iaitu tak lain dan tak bukan di Makkah Al-Mukarramah. Dan jelas kepada kita di sini tentang apa yang disebutkan di sini oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang ayat ini. Baik, untuk mentadabburkan dalam masa yang singkat ini, untuk 111 ayat ini mungkin agak sukarlah untuk kita. Cuma hanya akan ambil khalasah dia saja, iaitu intisari keseluruhan daripada ayat-ayat ini. Sebab kalau kita perhatikan kepada ayat ini, memang surah Al-Isra' ini adalah salah satu surah yang digemari oleh Nabi SAW, sehingga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, oleh Imam At-Tirmizi dan juga oleh Al-Imam An-Nasai dan yang lain, menyatakan bahawa Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi, pernah menyatakan bahawa Nabi SAW ini dia baca surah ini boleh dikatakan setiap malam. Setiap malam. Antara riwayat yang sahih yang menjelaskan bahawa Nabi SAW oleh Aisyah menyatakan bahawa setiap malam Nabi akan membaca surah Bani Israel dan juga surah Az-Zumar. Jadi mungkin kita agak kurang aware apabila disebut berkaitan dengan surah Bani Israel. Sebenarnya surah Bani Israel ini adalah merupakan surah Al-Isra'. Juga kita kena faham bahawa surah Al-Isra' ini juga dinamakan dengan surah Bani Israel. Sebab apa disebutkan surah ini juga dengan surah Bani Israel? Sebab kalau kita tengok pada ayat, khususnya pada ayat yang keempat sampailah kepada ayat yang ke-8, ayat 4 dan juga ayat 8, di mana kita perhatikan Allah Subhanahu Wa Taala membincangkan, menceritakan kepada kita tentang Bani Israel. Di mana diceritakan daripada awal lagi, wa qadaina ila bani Israil fil kitab la tufsidunna fil ardi marratain wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Dan kami telah menyatakan kepada Bani Israel dalam kitab Taurat, sesungguhnya kamu akan melakukan 2 kali kerosakan
Kamu akan melakukan 2 kali kerosakan di atas muka bumi ini dan melakukan kezaliman wala ta'lunna 'uluwan kabira, akan melakukan kezaliman yang begitu melampau sekali. Jadi ini yang satu mukjizat dalam Al-Quran. Jadi kita kena ingat dalam surah Al-Isra ini menggambarkan banyak hal-hal yang berkaitan dengan kemukjizatan. Satu mukjizat Al-Quran secara umum. Kemudian diceritakan juga tentang mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang telah kita maklumi semua. Mukjizat Nabi ini diceritakan daripada peringkat awal lagi. Daripada ayat yang pertama lagi, subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna hawlah linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Itu jelas. Pertama sekali yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah ini ialah berkaitan dengan mukjizat yang diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab kita kena faham bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ini diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ikutkan kepada apa yang disebutkan oleh para ulama, mukjizat Nabi ini ada lebih daripada 1000 mukjizat. Allah, begitu banyak sekali. Dalam surah Al-Isra ini, kalau kita tengok, nanti kita akan sampai kepada ayat yang berikutnya. Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan mukjizat Nabi kepada Bani Israel, iaitu Nabi Musa AS ada 9 mukjizat dalam ayat ini. Tapi sebenarnya mukjizat Nabi Musa dalam ayat-ayat lain digambarkan ada 16 mukjizat yang ada pada Nabi Musa AS. Tapi pada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, di antara 1000 lebih mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi kita Muhammad SAW, nak menyatakan bahawa mukjizat yang paling besar ada disebut dalam surah Al-Isra ini, iaitu dalam surah Bani Israel ini. Mukjizat yang kedua terbesar juga ada dalam surah Al-Isra ataupun surah Bani Israel ini. Iaitu disebutkan oleh para ulama, mukjizat terbesar Nabi ialah Al-Quran. Dan kita akan tengok, sahabat-sahabat Al-Quran semua akan tengok bahawa dalam Al-Quran, dalam surah Al-Isra nanti, banyak kita akan temui yang Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan tentang mukjizat Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mukjizat yang kedua yang terbesar yang disebutkan oleh para ulama selepas daripada Al-Quran ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita ni banyak belah bulannya. Kalau nak ikutkan itu besar, itu belah bulan ya. Sampai bulan boleh dibelah. Itu mukjizat Nabi. Dapat menerbitkan air daripada muka bumi sehingga boleh dikatakan ribuan daripada para sahabat dapat mengambil wuduk daripada air tersebut. Sedangkan ketika itu waktu kekeringan, kekontangan berlaku ketika itu. Tapi bagaimana mukjizat Nabi itu menyebabkan mereka, dan banyak lagi mukjizat Nabi. Panggil pokok datang menghadap Nabi, bersyahadah di hadapan Nabi. Nabi bersama dengan para jin, berdakwah kepada para jin. Tapi dalam banyak-banyak mukjizat tersebut, mukjizat yang paling besar yang pertama ialah Al-Quran. Yang kedua tak lain dan tak bukan ialah berdasarkan kepada ayat yang pertama di dalam surah ini. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna hawlah linuriyahu min ayatina innahu was-samiul basir. Itu mukjizat Isra dan juga Mi'raj yang berlaku ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu nak beritahunya hebatnya surah Al-Isra ini. Pentingnya kepada kita surah Isra ini sampaikan mukjizat yang paling besar sekali kepada Nabi ada diceritakan dalam surah Isra. Mukjizat yang kedua paling besar atas Nabi juga ada dalam surah Al-Isra. Itu hebatnya. Jadi kenapa surah ini juga dinamakan dengan surah Bani Israel? Sebagaimana yang kita kembali kepada yang asal perbincangan kita tengok di sini, ialah kerana daripada ayat 4 sampailah kepada ayat yang ke-9 dijelaskan tentang pengkesahan tentang Bani Israel. Ini pun satu mukjizat di mana Allah Subhanahu wa taala dah menerangkan wa qadaina ila bani Israila fil kitabi la tufsidunna fil ardi marratayn wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Allah dah cerita dah. Kami telah qadakan kepada Bani Israel. Kami telah nyatakan kepada Bani Israel di dalam kitab
Itu dalam kitab Al-Quran, bahawa sesungguhnya kamu akan melakukan marratain, 2 kali kerosakan di atas muka bumi ini. 2 kali kerosakan. Ini perbahasan panjang lah. Karena tak nak kupaskan perbahasan yang panjang lebar oleh para ulama tentang apa marratain itu. Marrah sekali, marratain 2 kali, iaitu apa yang dikatakan 2 kali kerosakan yang dilakukan oleh Bani Israel tersebut. Kalau ikutkan kepada Syekh Sya'rawi Al-Mutawalli Al-Sya'rawi, seorang ulama mufassiri Mesir, pernah menyatakan bahawa kerosakan yang pertama yang mereka lakukan ialah sebaik saja Nabi berpindah ke Madinah, dan Nabi telah melakukan perjanjian dengan 3 kelompok Bani Israel ini, iaitu 3 kelompok kumpulan Yahudi, iaitu Bani Quraizah, Bani Nadir dan juga Bani Qainuqa. Tetapi mereka telah mencabul perjanjian tersebut dengan melanggar perkara-perkara yang dilarang dalam perjanjian. Bahkan mereka telah melanggar perjanjian, mereka telah mengkhianati negara Madinah atau kerajaan Madinah yang dituai oleh Nabi SAW dengan bersekongkol, berpakat dengan golongan-golongan Ahzab, Quraisy, musyrik dan sebagainya. Itu yang menyebabkan Rasulullah telah mengambil tindakan ke atas mereka dengan memerangi mereka. Ketiga-tiga Bani ini, Bani Quraizah, Bani Nadir dan bunga Bani Qainuqa, telah diperangi oleh Nabi SAW. Mereka telah dibunuh dan ditawan, dan mereka telah diusir daripada Madinah. Itu kerosakan yang besar, yang pertama yang disebut oleh Syekh Sya'rawi Al-Mutawalli Al-Sya'rawi berkaitan dengan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan ada juga para ulama yang menyebutkan antara apa yang mereka telah kerosakan ialah sebelum daripada zaman Nabi lagi. Mereka telah melakukan banyak kerosakan. Sebenarnya Bani Israel ini mereka telah melakukan kerosakan demi kerosakan berkali-kali, bukan marratain. Semua marratain ini 2 kali ini ialah yang asas, tapi dah berkali-kali mereka. Kita tengok bermula daripada Nabi Musa AS, bawa mereka melintasi Laut Merah, dikejar oleh Fir'aun sehingga Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah di Laut Merah. Mereka dapat melepasi ke seberang sana, dan mereka berada di sana untuk sampai ke Palestin. Bagaimana banyak perkara-perkara yang berlaku sejak mereka beriman, sejak mereka kufur, sejak mereka kufur kepada Nabi Musa AS. Dan yang paling dahsyat sekali apabila Nabi Musa tinggalkan mereka, pergi ke Tur Saina, balik-balik tu tengok mereka dah menyembah berhala. Jadi ini paling besar sekali apa yang telah mereka lakukan. Jadi sebab itu para ulama menyebut antara nama surah Al-Isra ini juga, surah ini ialah surah Bani Israel. Sebagaimana yang disebut oleh Aisyah radhiyallahu anha, bahawa Nabi SAW ini boleh dikatakan setiap malam akan membaca surah Bani Israel dan juga surah Az-Zumar. Nak menggambarkan kepada kita bahawa istimewanya surah Al-Isra atau Bani Israel ini sehingga ke Nabi SAW membacanya setiap malam. Jadi bagaimana dengan kita, ya? Itu persoalannya yang perlu kita tengok kat sini. Jadi itu keutamaan surah ini. Dan kalau kita tengok pada surah ini, kandungan surah ini, memang surah ini yang pertama sekali, surah Isra mengandungi pengkisahan tentang peristiwa teragung dan mukjizat terbesar sebagaimana yang telah nyatakan sebenarnya ini bagi Nabi SAW, iaitu mukjizat Isra daripada min Makkah ila al-Masjidil Aqsa, daripada Mekah ke Masjidil Aqsa hanya dalam sebahagian daripada malam sahaja. Ini membuktikan tentang mukjizat yang begitu besar yang berlaku pada Nabi SAW. Inilah yang kalau kita tengok dalam ayat ini, kita kalau boleh kita baca dan kita terjemahkan sedikit ayat ini. Subhanallazi asra bi'amdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allazi barakna hawlah linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Iaitu maha suci Allah
yang menjalankan hambanya pada waktu malam daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang kami berkati di sekelilingnya untuk kami memperlihatkan kepada Nabi tanda-tanda, untuk berlihatkan kepadanya, iaitu balik kepada Nabi SAW, tanda-tanda kehebatan kami. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Jadi ini adalah ayat yang pertama. Sebenarnya ayat yang pertama dan ayat yang ketiga itu memperlihatkan kepada kita tentang kebenaran Isra' dan juga Mi'raj. Dan benarnya peristiwa Isra' ini dan juga Mi'raj ini, dia sampai diriwayatkan oleh 20 orang sahabat. Dan hadis yang berkaitan dengan Isra' dan Mi'raj ini sampai kepada darjat hadis yang mutawatir. Begitu sekali, ya. Sampai kepada darjat hadis yang mutawatir. Maksudnya apa? Hadis kan terbagi kepada dua. Hadis mutawatir dengan hadis ahad. Dan jadi hadis mutawatir ini ialah hadis yang memang tidak boleh nak diragui langsung. Memang tak boleh diragui langsung. Kita bagi seorang Islam mesti mempercayai, wajib kita mempercayai sekiranya hadis tersebut darjatnya ialah hadis yang mutawatir, termasuklah peristiwa yang berkaitan dengan Isra' dan juga Mi'raj. Di mana peristiwa Isra' dan Mi'raj ini kita tahu apabila Allah Subhanahu Wa Taala bersebut bi'abdihi, dengan hambanya, iaitu dia merangkumi ruh dan juga jasad Nabi, dan bukan hanya sekadar mimpi sahaja. Jadi inilah yang kita tengok. Ayat 1 hingga ayat 3, Allah menyeru tentang bagaimana pengkesahan agar semua orang percaya kepada apa yang dinyatakan tentang peristiwa Isra' dan Mi'raj. Dan Allah menyeru seluruh umat manusia agar bergabung di bawah satu panji saja. Kita manusia ini kena berada di bawah satu panji saja, iaitu keimanan, beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang Allah ungkapkan sejak daripada Nabi Nuh alaihissalam. Sebab itu kita tengok ayat Allah Subhanahu Wa Taala, ayat yang ketiga, di mana Allah menyebut zurriyatan man hamalna ma'a Nuh innahu kana 'abdan syakura. Allah sebut daripada Nuh lagi, sebab susu galu kita selepas pada banjir yang besar, bah yang besar, iaitu keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Dan antara keturunan Nabi Nuh alaihissalam ialah Nabi Musa yang diutuskan kepada Bani Israel. Sebab itu Allah ceritakan selepas daripada ayat ini, iaitu ayat yang keempat, sehinggalah ayat yang ke-8, sebagaimana telah disebutkan tadi, tentang Bani Israel. Tentang perlakuan Bani Israel, tentang kedahsyatan apa yang dilakukan oleh Bani Israel, sehinggalah surah ini juga disebut dengan surah Bani Israel. Baik, dan kemudian seterusnya itu ayat yang keempat dan ayat yang ke-8. Daripada ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-11, Allah terus menderaskan berkaitan dengan tujuan Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita tengok bermula daripada ayat yang ke-9 sampai kepada ayat yang ke-11. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwa. Sesungguhnya Al-Quran ini diturunkan. Ayat jelas kepada kita bagaimana ayat yang ke-9 dinyatakan oleh Allah, sungguh Al-Quran ini memberi petunjuk jalan yang lurus, memberi khabar gembira kepada orang mukmin yang melakukan amal soleh bahawa mereka akan mendapat ganjaran yang begitu besar. Annalahum ajran kabira. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menyebut juga di sini, menyebut tentang bagaimana keadaan kedaifan manusia. Antara sifat daif manusia, sifat kelemahan yang ada pada manusia, karakteristik kepada manusia adalah manusia ini berjiwa gelisah dan juga tergesa-gesa. Itu dia manusia. Itulah yang dikatakan manusia sentiasa berada dalam keadaan gelisah dan juga tergesa-gesa. Antaranya nak menyegerakan keburukan ke atas orang yang mereka tidak sukai, dan nak menyegerakan kebaikan ke atas diri mereka sendiri. Itu antara sifat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam tema yang ketiga. Okey, kena ingat tema yang pertama berkaitan dengan peristiwa Isra', tema yang kedua yang berkaitan dengan pengkesahan Bani Israel, tema yang ketiga berkaitan dengan tujuan Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, tema yang keempat, kita tengok bagaimana kekurniaan Allah Subhanahu Wa Taala dan bukti kekuasaannya. Allah sebut daripada ayat yang ke-12 lagi sampailah kepada ayat yang ke-17. Wa ja'alna al-laila wan-nahara ayatain. Allah jadikan antara yang utama sekali, Allah jadikan pertukaran malam dan juga siang. Pertukaran malam dan juga siang. Itu sebagai tanda yang hebat
membuktikan kehebatan penguasaan Allah Subhanahu wa taala. Melalui penggantian kedua-dua malam yang siang inilah kita dapat hitung masa. Kalau tak, kita tak boleh nak hitung masa. Kita tak tahu masa kita. Kalau tidak berlaku malam dan juga siang. Kerana berlakunya malam dan siang inilah kita tahu. 1 tahun ada 12 bulan. 1 bulan ada 30 hari. 1 hari ada 24 jam. Dalam 1 jam ada 60 minit. Kita tahu. Kan? Kita tahu. Bagaimana penghitungan masa ini kerana berlakunya apa yang disebut waja'alna al-laila wan-nahara ayatain. Okey, itu Allah buktikan tentang kebuktian. Dan lain-lain Allah buktikan lagi bagaimana beberapa perkara yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat ini sampailah kepada ayat yang ke-17. Kemudian dalam ayat yang ke-18 dan ayat yang 21, ayat yang ke-18, man kana yuridul ajila ajjalna lahu fiha ma nasha'. Allah terangkan balasan bagi orang-orang yang menginginkan dunia dan mengetepikan akhirat. Ini yang Allah rujuk bahawa berdasarkan kepada amalan manusia ini, manusia dibahagikan kepada dua. Ada golongan yang inginkan kepada dunia, ada golongan yang inginkan kepada akhirat. Dan Allah nyatakan syaratnya iman, amal dan juga niat. Iman, amal dan juga niat. Dan Allah jamin rezeki orang-orang yang sedemikian. Ini yang Allah sebutkan daripada ayat 18 sampailah kepada ayat yang ke-21. Untuk kita ambil iktibar bahawa kita kena berusaha, kita kena bekerja untuk mendapatkan rezeki. Dan akhirat itu lebih penting bagi kita berbanding dengan dunia. Dan antara amalan baik yang dilakukan di atas dunia ini, yang Allah sebut daripada ayat 22 sampai ayat yang ke-30. Ayat yang 22 hingga sampai ayat yang ke-30. Ni ayat 22 sampai ayat yang ke-30 ini, Allah terangkan berkaitan dengan sistem kekeluargaan dan juga sistem sosial, sistem kemasyarakatan yang kita hidup pada hari ini. Allah sebut la taj'al ma'allahi ilahan akhar fataq'uda mazmuman makhzula wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Ini kita boleh tadabburkan di sini, kita boleh ambil bahawa ikut mana sekalipun hanya Allah sahaja yang kita sembah. Allah sahaja yang kita sembah. Dan Allah nak menerangkan kepada manusia betapa selepas daripada kita menyembah Allah Subhanahu wa taala, tak ada perkara lain yang lebih penting kepada kita. Wabil walidaini ihsana. Tengok, berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Ini ayat yang lazim kita baca, berkaitan dengan ihsana. Wabil walidaini ihsana. Wa qada rabbuka, ayat yang ke-23. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wabil walidaini ihsana. Allah telah qadakan kepada hamba-Nya agar hanya menyembah Dia sahaja. Tak ada yang lain. Tak boleh syirik kepada Allah. Hanya kepada Allah sahaja sembah. Dan yang ranking yang kedua selepas daripada kita menyembah Allah Subhanahu wa taala, wabil walidaini ihsana. Kena buat baik kepada kedua ibu bapa. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wala tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima. Sampaikan nak bercakap, nak mengeluarkan tutur kata dengan ibu bapa pun diajar oleh Allah Subhanahu wa taala daripada ayat 22 sampailah kepada ayat yang ke-30. Sampaikan kita tengok dalam sirah bahawa seorang anak sampai tak boleh nak pergi berjihad kalau tidak diizinkan oleh kedua ibu bapa. Sebab itulah apabila salah seorang sahabat datang nak berjihad, Nabi sebut, engkau ada ibu bapa ke tidak? Buat baik kepada kedua ibu bapa kamu dahulu. Maksudnya syarat untuk berjihad pun kena melalui ibu bapa. Dan juga disebutkan dalam ayat ini juga, kita kena sambung hubungan silaturahim. Kalau sekiranya ibu bapa kita dah meninggal, kena sambung hubungan silaturahim dengan rakan-rakan mereka. Sampaikan dengan kawan kepada ibu bapa kita. Kenalan kepada ibu bapa kita pun kita kena buat baik. Kenapa? Kerana atas asas buat baik kita kepada ibu bapa kita. Itu antara salah satu cara. Buat baik kepada kedua ibu bapa ni, semasa mereka hidup memang jelas. Tumpuan kepada mereka, khusus kepada mereka. Selepas daripada kematian mereka, kita mendoakan mereka. Dan antaranya juga, kita boleh buat baik kepada kedua ibu bapa selepas daripada kematian mereka, kita
menyambung hubungan silaturahim, berbuat baik juga kepada rakan taulan dan juga kenalan mereka. Allah, sampai begitu sekali yang kita tengok. Baik. Dan kemudian ayat 31 hingga ayat yang ke-39. Bagaimana kita perhatikan ayat yang ke-31. Menjelaskan, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Ini Allah nak menceritakan dalam sistem masyarakat kemasyarakatan Islam. Jangan bunuh anak hanya takutkan kepada kepapaan, takut kepada kepuluran berlaku. Jangan bimbang. Kerana rezeki anak itu dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan lagi ramai anak kita lagi banyak dapat rezeki. Ini kita boleh ambil iktibar ni. Boleh. Dapat anak yang ramai kan dapat memurahkan lagi rezeki kita. Tengoklah, kita tengok, perhatikan, cuba tengok orang yang anak yang ramai dan sebagainya. Dimurahkan rezeki mereka oleh Allah. Kenapa? Kerana jaminan rezeki tersebut kepada anak tersebut. Ini antara beberapa perkara yang Allah kaitkan kepada kita berkaitan dengan kehidupan kita dalam sistem masyarakat Islam. Tak boleh nak membunuh anak. Haram mendekati zina. Ini ayat yang biasa. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan mendekati zina atau perkara-perkara yang membawa kepada perbuatan zina, pergaulan bebas, hubungan lelaki dengan perempuan dan sebagainya. Tak boleh. Haram membunuh tanpa ada hak. Haram mendekati harta anak yatim juga disebut dalam ayat ini. Perlu kita patuhi janji dalam perniagaan, dalam buat bisnes dan sebagainya. Tidak ada tipu daya dan sebagainya. Perlu benar, peniaga yang benar, at-tajirus suduq, peniaga yang benar, businessman yang benar akan berada dalam syurga bersama dengan Nabi SAW. Sampai begitu sekali. Kemudian Allah menyebut berkaitan dengan peranan pendengaran, penglihatan dan juga hati kita. Ingat, pendengaran kita diberikan oleh Allah, penglihatan kita diberikan oleh Allah, hati ataupun akal kita diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan hanya free begitu saja diberikan, bukan percuma. Allah sebut dalam ayat yang ke-36, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm innas sam'a wal basara wal fuadu kullun ulaika kana anhu mas'ula. Semua itu bertanggungjawab. Pendengaran kita guna untuk apa? Mata, penglihatan kita guna untuk apa? Pemikiran hati kita guna untuk apa? Semuanya ulaika kana anhu mas'ula. Semua itu akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah sebut juga dalam hidup masyarakat kita tidak boleh berlaku sombong. Wala tamshi fil ardi marha. Jangan kamu sombong semasa hidup di atas dunia ini. Baik, kemudian ayat yang ke-40 dan ayat yang ke-44, teguran keras Allah Subhanahu Wa Taala kepada menisbahkan Allah kepada anak. Sebab dalam ayat ini menyatakan, musyrik menyatakan bahawa anak malaikat itu ialah anak perempuan kepada Allah. Mendatangkan sekutu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nisbah anak perempuan kepada Allah satu dosa yang besar. Sebab kita kena ingat, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Tapi orang musyrik tetap ingkar mereka. Walaupun makhluk-makhluk lain atas muka bumi ini semua bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam ayat yang ke-44, tusabbihu lahu samawati sab'u wal ardu wa man fihinna. Allah kata mentasbihkan pada dia semua yang berada di langit dan juga di bumi dan segala isi mahsul yang ada di langit dan juga di bumi. Masya Allah. Tapi manusia ada yang ingkar. Baik, ayat yang ke-45 dan ayat yang ke-48. Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan bahawa fungsi Al-Quran. Wa iza qara'tal Qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Ini ada berkaitan dengan bagaimana orang musyrik ketika itu mereka larang Nabi daripada membaca Al-Quran. Ketika Nabi berada di sebelah Kaabah, mereka larang Nabi membaca Al-Quran. Tapi Allah kata, macam mana? Bila Nabi baca, Allah hijabkan mereka. Itu dia katakan hijaban mastura. Allah hijabkan mereka. Seolah mereka tak nampak Nabi sedang membaca Al-Quran. Baik, kemudian ayat 49 hingga ayat 52. Allah menceritakan tentang pengingkaran orang-orang musyrik terhadap hari kebangkitan dan bantahan kepada mereka. Ini bermula daripada ayat 49. Wa qalu a iza kunna 'izama wa rufata a inna lamab'usuna khalqan jadida. Mereka menyatakan, adakah kami dah jadi tulang, dah repuk dah, rapuh dan repuk dah,
Adakah kami akan dibangkitkan balik? Itu biasalah. Hujah-hujah yang dikemukakan oleh mereka. Kemudian ayat 53 dan ayat 55, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala minta Nabi jawab kepada mereka, wa qul li'ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Jawab pada mereka perdebatan yang dilakukan kepada Nabi, kepada orang yang semikian, tapi cara berdebat dengan mereka dengan cara yang baik. Tak boleh dengan cara yang kasar-kasar, cara lemah lembut. Ini cara Islam untuk berdakwah, metodologi, antara metodologi dakwah. Kita tak boleh nak paksa orang, tak boleh nak berkasar dengan orang, kerana persoalannya kita yang sampaikan, persoalan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala yang tentukan. Dan kemudian kita tengok pada ayat 61 dan ayat 65, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat 61 dengan ayat 65 sampai pada ayat 65, Allah ceritakan sekali lagi. Allah imbaskan balik, flashback balik kepada kita ni, pada manusia ni, agar kita tahu asal usul kita. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis qala asjudu liman khalaqta tina. Ni kita biasa dengar yang Allah berfirman kepada para malaikat dan juga termasuk iblis sekali agar sujud. Dengan kata lain, memuliakan Adam. Tapi semua para malaikat sujud, melainkan iblis saja yang tak. Apa rasionalnya? Alasannya dia bagi, asjudu liman khalaqta tina. Adakah aku nak tunduk kepada orang yang dibuat daripada tanah? Ini logik rasional akal yang ada pada iblis ketika itu. Dia bandingkan, dia dijadikan daripada khalaqtani min tin, engkau jadikan aku ya Allah dari khalaqtani min nar, kau jadikan aku ya Allah daripada api, wa khalaqtahu min tin, kau jadikan daripada tanah. Jadi adakah makhluk yang dijadikan dari api yang hebat ini nak sujud, nak muliakan kepada makhluk yang dijadikan daripada tanah? Itu logik akal bagi iblis. Jadi logik ni kadang-kadang boleh kita gunakan, dan logik ni juga banyak yang tidak boleh kita gunakan. Jadi ini kita kena ingat, kita boleh ambil iktibar kat situ. Dari aspek logik ini, logik tidak boleh mengatasi, tidak boleh melangkaui wahyu. Itu kita kena ingat. Datanglah orang buat logik macam mana sekalipun, kalau ada Al-Quran yang cut, ada hadis yang datang potong, kita kena ikut Al-Quran, kena ikut wahyu, tinggalkan yang logik. Jadi itu antara yang disebutkan kisah Adam yang menyebabkan iblis sedemikian kerana dia sombong. Baik, ayat 66 dan ayat 67, Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia. Antara nikmat yang Allah nyatakan di sini, Allah gerakkan kapal-kapal. Allah gerakkan kapal-kapal. Rabbukumul ladzi yusji lakumul fulka fil bahri. Dengan rahmat Allah lah Allah gerakkan kapal kepada manusia. Maksudnya kapal itu berada di lautan walaupun ombak yang begitu sekali, tapi kapal tidak tenggelam. Walaupun dalam lautan yang bergelora sejauh mana sekalipun, kapal itu tidak tenggelam. Dan Allah sebutkan juga kat sini 4 perkara yang lebih pada manusia. 4 perkara yang Allah lebihkan manusia daripada yang lain. Yang pertama, Allah muliakan manusia dengan ciptaan yang terbaik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Itu diakui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kami menjadikan manusia dengan yang paling berkualiti sekali. Dibekali manusia dengan akal dan juga pendengaran. Dan juga manusia diberikan pengangkutan untuk memudahkan mereka bergerak dari satu tempat ke satu tempat. Daratan, lautan dan udara. Allah, cuba bayangkan. Begitu sekali begitu sekali kita lihat berkaitan dengan perkara ini. Dan dikurniakan rezeki yang baik-baik. Manusia diberikan rezeki yang baik-baik. Dan kemudian ayat 71 dengan ayat 72 kita tengok Allah terangkan keadaan manusia dengan para pemimpin mereka di akhirat. Manusia dan juga para pemimpin Allah ingatkan ayat 71 dan juga ayat 72. Ingat kat sini bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan dalam ayat 71, yauma yad'u kullu unasim bi imamihim. Allah sebut pada hari kami bawakan manusia, hadapkan manusia dengan imam mereka, iaitu dengan pemimpin mereka untuk dihisap pada hari akhirat.
untuk dihisap pada hari akhirat. Jadi siapa yang faman utiya kitabahu biyaminih, orang yang diberikan kitab amal tersebut dengan tangan kanan, faulaika yaqrauna kitabahum wala yuzlamuna fatila. Orang ni ialah orang yang beruntung. Tapi siapa yang diberikan dengan tangan kiri, itu orang yang tidak beruntung. Yang Allah Subhanahu wa taala sebut buta. Wa man kana fi hadhi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Siapa yang atas dunia ini dia buta. Buta di sini maksud yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala buta huruf, buta Al-Quran. Kerana dia tak baca Al-Quran, tak tadabbur ke Al-Quran, tak tengok iktibar daripada Al-Quran, maka di akhirat nanti fahuwa dia orang yang macam ni fil akhirah, di akhirat ma wa adallu sabila, dia akan dibangkitkan dalam keadaan buta dan tidak menemui jalan di akhirat kelak. Allah wal iyaz billah. Baik, kemudian ayat 73 dan ayat 77, usaha orang-orang musyrik untuk memfitnah Nabi dan mengusir baginda daripada Mekah. Disebutkan berbagai perancangan yang digunakan oleh orang-orang musyrik ketika itu. Menawarkan kepada Nabi dengan berbagai-bagai tawaran, menawarkan harta, menawarkan gadis yang terbaik untuk dijadikan isteri, menawarkan jawatan, menawarkan menjadi pemimpin, semua ditolak oleh Nabi SAW. Allah hijabkan Nabi. Allah lindungkan Nabi daripada tawaran-tawaran tersebut. Baik, ayat 78 hingga ayat 85, pemberitahuan dan perintah kepada Nabi tentang pensyariatan melakukan solat. Melakukan solat. Ayat 78. Perhatikan pada ayat 78. Bagaimana wa aqimis salata diluluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Ini ayat dalil untuk kita lakukan solat. Ayat dalil untuk lakukan solat. Dan juga wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Begitu juga solat untuk solat secara qiyamul lail, bangun pada waktu malam. Itu solat nafilah juga disebutkan di sini untuk dilakukan oleh Nabi dan juga kita sendiri. Dan Allah ingatkan bahawa Nabi memberi syafaat pada hari akhirat, dan Allah ingatkan Al-Quran sebagai syifaan wa rahmatan. Quran itu ingat, Quran sebagai syifa dengan rahmat. Itu indahnya kita ni, orang yang dekat dengan Al-Quran, orang yang sentiasa berada rakan Al-Quran, rakan rumah ngaji yang sentiasa berada dengan Al-Quran, di sekeliling kita dengan Al-Quran. Kita baca Al-Quran, setiap pagi kita baca tadabbur Al-Quran. Quran mendatangkan syifaan wa rahmah, memberikan penawar dan juga rahmat kepada kita orang yang mukmin. Dan ayat ini juga, ayat 85, spesifik ayat yang kelima, wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Ayat ini ada kaitan, ayat 85 ini ada kaitan sedikit dengan surah Al-Kahfi. Sebab kita tahu dalam surah Al-Kahfi Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita bagaimana Allah mewahyukan kepada Nabi jawapan-jawapan yang perlu Nabi jawab kepada orang musyrik Mekah ketika itu yang bertanyakan pada 3 soalan. Yang pertama yang bertanyakan persoalan berkaitan dengan Ashabul Kahfi, ada jawapannya dalam surah Al-Kahfi. Yang kedua yang berkaitan dengan wa yas'alunaka 'an Dzulqarnain, berkaitan dengan siapa itu Zulqarnain, ada jawapannya dalam surah Al-Kahfi. Yang ketiga yas'alunaka 'anir ruh, ini jawapannya ada dalam surah Al-Isra ayat yang ke-85. Ayat yang ke-85 ini. Wa yas'alunaka 'anir ruh, yang menjelaskan kepada kita, ditanya engkau hai Muhammad tentang roh, katakanlah roh itu urusan Tuhanmu, dan ilmu yang ada pada kita tak sampai pun kita nak fikirkan tentang roh. Dan kemudian kita tengok juga yang seterusnya bagaimana disebutkan dalam ayat 86 dan juga ayat 89, ayat 90, ayat 93, 94 dan juga ayat 100 sampailah kepada ayat 101 menjelaskan kepada kita tentang kemukjizatan yang ada pada Al-Quran. Ini dalam surah Al-Isra menggambarkan mukjizatnya tentang Al-Quran, kemukjizatan Al-Quran. Qul la in ijtama'atil ins wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal Quran la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira. Kalau berkumpullah jin dengan manusia nak buat seperti seumpama Al-Quran, tak akan dapat.
Ini Allah terangkan mukjizat Al-Quran dan lemahnya semua makhluk yang lain untuk mendatangkan sesuatu yang seumpama Al-Quran sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhir sekali kita tengok bagaimana dalam surah ini ada sujud sajadah pada ayat yang ke-107. Qul aminu bihi aw la tu'minu innal ladzina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim yakhirruna lil azqani sujada. Ini ayat sejadah. Yakhirruna, mereka tunduk terus apabila dibaca kepada mereka ayat Allah untuk mereka sujud. Dan akhir sekali ayat yang ke-110, 111 Allah menerangkan kepada kita agar kita berdoa, mintalah dengan Allah Subhanahu Wa Taala, mintalah dengan Ar-Rahman, minta dengan Asmaul Husna. Qul Allah wa da'ur Rahman. Kata Muhammad, serulah nama Allah, serulah nama Ar-Rahman. Ayyama tad'u falawla asma'ul husna. Mintalah dengan asma'ul husna. Itu kita tahu. Dan hukum wala tajhar bi salatika, bagaimana membaca Al-Quran dalam solat, baca kuat dan baca ringan. Wa qulil hamdulillahillazi lam yattakhiz walada. Allah akhiri ayat ini 111 dengan menyatakan, engkau katakan kepada Muhammad, engkau katakan wahai Muhammad kepada mereka semua, alhamdulillah, segala puja dan puji hanya bagi Allah Subhanahu Wa Taala saja yang tidak ada anak. Lam yattakhiz walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk, dan tidak ada sesuatu yang sekutu baginya dalam pemerintahannya. Wa lam yakul lahu waliyyun minaz zulmi wa kabbirhu takbira. Jelas bagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat ini. Allah mengungkapkan kepada kita bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala minta agar kita semua menyeru nama dia. Dan akhir sekali dalam ayat ini, tengok cantiknya ayat ini, cantiknya surah ini, kita tengok yang pertama apa dia, subhanallazi asra, musabbih, tasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ayat pertama. Ayat yang terakhir tutup dengan tahmid. Wa qulil hamdulillahillazi lam yattakhiz walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minaz zulmi wa kabbirhu takbira. Katakanlah segala puji bagi Allah yang tidak mempunyai anak dan tidak pula mempunyai sekutu dalam kerajaannya, dan dia tidak memerlukan penolong daripada kehinaan, dan agungkanlah dia dengan sebesar-besarnya. Takbira wa kabbirhu takbira, dan bertakbirlah kepadanya Allah. Cantiknya surah Isra bermula dengan ayat musabbihat, bermula dengan ayat-ayat musabbihat. Kita tengok banyak, ada beberapa surah, 6-7 surah yang dimulakan dengan ayat-ayat tasbih. Sabbaha lillahi ma bis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Itu dalam surah Al-Hashr dan lain-lain. Begitu juga ada surah Jumaat, yusabbihu lillahi ma bis samawati wa ma fil ardi malikil qudusil azizil hakim. Dalam surah Jumaat dan surah At-Taghabun dan surah-surah lain kita tengok termasuk surah Isra dimulakan dengan musabbih, dengan ayat-ayat tasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala, agar kita menyucikan Allah, membersihkan Allah daripada segala sebarang bentuk kesyirikan dan sebagainya. Sebagaimana yang dibincangkan, dibahaskan dalam ayat ini, dan diakhiri surah ini dengan kita bertahmid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah. Tidak ada syirik bagi Allah. Dengan keras Allah menidakkan bahawa dia tidak mempunyai anak. Allazi lam yattakhiz walada wa lam yakul lahu syarikun, dan dia tidak ada syirik, tidak ada yang bersekutu fil mulki, dalam kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, dalam kerajaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhir sekali wa kabbirhu takbira, dan hendaklah kita bertakbir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, membesar-besarkan Allah. Jadi itulah rakan-rakan semua berkaitan dengan secara ringkas saja apa yang disampaikan itu. Kalau nak ikutkan dengan secara yang lebih detail, banyak sangat yang boleh kita tadabburkan daripada ayat ini, daripada surah ini. Tetapi walaupun ana rasa dah banyak dah kita ambil kat tadi beberapa perkara yang boleh kita tadabburkan daripada ayat ini, yang boleh kita fahami. Maka
bagi rakan-rakan semua, usahalah terus, wala tayasu min rahmatillah, jangan putus daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk membawa Al-Quran. Untuk membawa Al-Quran, jangan putus asa. Ingat, walau bagaimana sekalipun, ramai ke sedikit ke orang yang dengar ataupun yang menyertai kita ataupun yang masuk dalam persatuan kita atau dalam program dan aktiviti apa yang kita lakukan, walau apa sekalipun, kita tetap dengan Al-Quran. Itu kita kena istiqamah dengan Al-Quran, konsisten dengan Al-Quran walau apa sekalipun, dan kita yakin, itu yang utama sekali, kita kena yakin, kena yakin bahawa Al-Quran ini membawa kita kepada, dalam ayat tadi apa disebutkan, syifaan warahmah. Al-Quran ini boleh menjadikan syifa kepada kita, penawar kepada kita, penawar kepada kita, penasihat kepada kita, penerang hati kepada kita, dan lain-lain lagi. Dan yang kedua, rahmat lagi besar. Al-Quran memberikan rahmat kepada kita. Maka sebab itulah rakan-rakan semua, sahabat-sahabat Al-Quran semua, marilah kita memperjuangkan untuk menegakkan Al-Quran di atas muka bumi ini, paling tidak pun di dalam masyarakat kita, dalam komuniti kita. Sebab kita tahu ramai daripada kalangan masyarakat kita sekarang dah mula menjauhi Al-Quran, walaupun dah banyak dilakukan dengan berbagai pihak dan sebagainya, untuk membawa manusia pada Al-Quran. Memang ada yang dah ikut, tapi ramai lagi di luar sana sebenarnya yang masih lagi nak baca Al-Quran pun masih lagi teragak-agak, masih lagi merangkak-rangkak, apatah lagi untuk nak mentadabburkannya. Jadi ini yang kita nak bawa di sini, misi untuk kita nak baca, bukan hanya sekadar kita nak baca, bahkan kita nak tadaburkan Al-Quran tersebut dan nak mengamalkan serta nak mentazakkurkan apa yang kita baca. Jadi ana rasa masa yang diperuntukkan pada ana pun dah melebihi 10 minit dah. Jadi ana minta maaf atas kelebihan masa yang diperuntukkan. Jadi ana rasa setakat itulah yang dapat ana nyatakan dengan secara yang very very ringkas, yang amat ringkas, yang ana rasa untuk 111 ayat dalam surah Al-Isra ini. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Datuk dan juga kepada seluruh ahli jawatan kuasa Persatuan Umum Haji Negeri Kelantan dan juga semua ahli-ahli, semua yang berada dalam online ini dan juga yang lain-lain yang telah menyatukan hati kita untuk berada bersatu atas nama Al-Quran. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Doktor atas perkongsian pagi ni. Memang cukup menarik kan. Yang pertama, kalau yang saya sempat secara ringkas apa yang saya kutip, okey, baru saya tahu, okey, surah ni selain daripada surah Al-Isra, namanya adalah surah Bani Israel. Okey, lepas tu banyak lagi sebenarnya yang Doktor dah jelaskan kan. Dan mukjizat yang paling besar yang kita dapat, yang masih lagi kekal sehingga sekarang yang dapat kita lihat ialah Al-Quran. Dan sayang sangat-sangat kalau katakan kita membiarkan mukjizat yang dibekalkan pada kita ni diabaikan. Sebab daripada situ kita boleh dapat kelebihan-kelebihan yang lain, yang mana Al-Quran juga adalah syifa. Sekarang ni kan banyak sangat orang yang sakit, orang yang mudah terkena penyakit, sama ada penyakit fizikal ataupun penyakit mental kan, penyakit zahir dan batin, yang mana ubatnya ada dalam Al-Quran. Dan itu adalah mukjizat yang kita rasanya kalau katakan dibanding dengan kaedah perubatan yang lain, Al-Quran adalah yang terbaik. Tapi itu yang diabaikan. Kita rela pergi jumpa dengan doktor, jumpa bomoh apa semua tu dengan ni, dan kita lupa, sampai kita lupa Al-Quran tu adalah sesuatu yang perlu kita dalami dulu untuk menyembuhkan penyakit kita. InsyaAllah banyak sangat-sangat terima kasih, sungguh-sungguh terima kasih kepada doktor atas kupasan surah Al-Isra ni, yang mana memang secara keseluruhan kita tengok, boleh satu-satu kita boleh tengok, okey, yang ni banyak sangat kelebihan ataupun benda-benda yang ditelaskan dalam Al-Quran kan. Termasuk satu lagi yang saya perasan adalah tentang infak juga. Infak tu pun adalah satu mukjizat juga kan, dia terangkan semakin banyak kita bersedekah, semakin murah rezeki kan. So
itu adalah mukjizat. Mungkin orang tak perasan, tapi hakikatnya itulah sebenarnya. Terima kasih sangat-sangat kepada Dr. Azhar. Dan mungkin ada yang nak bertanya ataupun nak menyuarakan apa-apa pendapat ke Datuk atas perkongsian pagi ni? Adakah? Tak ada? Okey, kalau tak ada, Bismillahirrahmanirrahim. Kejap. ya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tidak terhingga diucapkan kepada Dr. Azhar kerana dapat meluangkan masa pada pagi ini bersama-sama kita, dan kita rasa bertuah-tuah sangat. Dan cuma sebelum Dr. Azhar keluar, nak dua perkara yang pertama dekat atas tu saya tulis sebelum menamatkan tadabbur pada gini, mohon doktor jelaskan maksud Al-Musabihat. Kenapa surah Al-Isra' ini dikategorikan sebagai musabihat, dan apa kaitan surah ini dengan 6 surah yang lain, dan di manakah kaitan surah ini dengan surah As-Saff yang kita jadikan panduan dalam program ataupun dalam perjuangan Saving the Ummah. So, yang kedua, mohon juga nasihat kepada kami apa yang mesti kami lakukan dalam perjuangan Saving the Ummah agar Allah SWT izinkan kejayaan mendapat janji-janji Allah yang Allah tawarkan. Kalau boleh, Doktor. Ya, Doktor. Datuk ada tulis juga tadi tentang ni. Mungkin Doktor ada jelaskan juga tadi tentang apa kenapa dimaksudkan dengan musabihat. Cuma kita nak tahulah apa perkaitan dan juga surah ni dengan perjuangan kita dalam Saving the Ummah. Silakan, Doktor. Okey, terima kasih Datuk. Berkaitan dengan surah Al-Musabihat, ada 6 surah sebagaimana yang telah Ana pun dah jelaskan tadi sebentar tadi. Bagaimana, sebab apakah yang kalau kita lihat antara surah-surah yang disebutkan dengan Musabihat ini, iaitu surah-surah yang dimulakan dengan tasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, secara ringkaslah, kalau nak ikut panjang-panjanglah. Ana nak jelaskan sini bahawa secara ringkasnya, bahawa kalau kita baca surah-surah yang berkaitan dengan musabbihat ini, yang ada tasbih pada awalnya, apa maksud tasbih? Tasbih ini kita menyucikan Allah Subhanahu Wa Taala daripada sebarang bentuk unsur-unsur kesyirikan dan lain-lain yang tidak layak bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksud musabbihat. Jadi sebab itu kita mulakan dengan tasbih. Contohnya dalam surah Al-Isra. Sebab apa kita mulakan dengan subhanallazi asra bi'amdi? Sebab sesuatu apa yang nak diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini adalah satu cerita, satu perkara yang kalau kita tak fikir panjang atau secara sekejap saja kita tengok, maka kita akan tergelincir. Sebab apa? Sebab itulah ramai apabila peristiwa Isra' ini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, berapa ramai juga yang dah Islam pun yang murtad balik. Ada yang nak dekat dengan Islam, nak berjinak dengan Islam pun dah lari balik. Sebab apa? Sebab itulah dimulakan dengan tasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala terlebih dahulu. Dan begitu juga dimulakan dengan tasbih ini adalah untuk menjelaskan tentang perkara-perkara yang penting sebagaimana dalam surah As-Saff. Sebab itu kaitan, kalau kita tengok apa kaitan antara surah Al-Isra'. Surah Isra' menceritakan kepada kita tentang kandungan konten sebagaimana yang disebutkan sebentar tadi. Dalam tempoh 45 minit tadi Ana dah sebutkan apa kontennya, yang kita tengok begitu sekali apa yang terdapat dalam surah Al-Isra'. Dan apa kaitan? Dikaitkan dengan surah As-Saff. Sebab kita tengok dalam surah As-Saff, sebagaimana yang kita tengok dalam wal Quran awal baru ini, bagaimana surah As-Saff membincangkan kepada kita hal-hal yang berkaitan dengan perjuangan. Perjuangan sama dengan hal perjuangan yang terdapat dalam surah Al-Isra'. Ada perjuangan dalam surah As-Saff. Kita tengok lagi jelas. Allah bawa sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Ya ayyuhallazina amanu lima taqulu lima la taf'alun. Jadi itu di mana perjuangan orang Islam dalam surah As-Saff ditegakkan, dan sebab itu dimulakan dengan tasbih, kerana perjuangan kita perlu dengan tasbih kepada Allah ini yang paling utama terlebih dahulu. Kalau ada syirik sedikit pun, sekutukan Allah sedikit pun dalam hati, maka perjuangan itu akan menjadi hampa dengan begitu saja. Jadi itu kita tengok ada kaitan antara
surah Isra dengan surah As-Saff dan juga surah Musabbah yang lain. Macam kita tengok dalam surah Al-Jumu'ah, yusabbihu lillahi ma bis samawati wa ma fil ardi malikil qudusil azizil hakim wallazi ba'atsa fil ummiyyin rasulan yatlu 'alaihim ayatihi. Juga Allah nak ceritakan tentang kemukjizatan yang ada pada Nabi, iaitu Al-Quran. Waktu turun Al-Quran ini perlu dengan tasbih. Sebab apa? Sebab kalau bukan calang-calang orang, dia tak akan boleh timu apa yang nak disebutkan dalam konten yang terdapat dalam surah-surah Al-Musabbihat ini. Inilah kita tengok sebuah sedikit antara salah satu yang boleh kita kaitkan kenapa surah ini dinamakan dengan Al-Musabbihat dan kenapa dimulakan dengan tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab itulah juga bagiana kita marilah untuk sama-sama kita dalam perjuangan ini, dalam perjuangan untuk kita menegakkan kalimah Allah, nak menegakkan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok Allah Subhanahu wa taala tawarkan kepada kita begitu banyak sekali janji kepada kita untuk kita lakukan apabila kita berpegang dengan Al-Quran. Jadi sebab itu perjuangan menerusi Al-Quran ini adalah satu perjuangan yang amat mulia sekali. Maka kita teruskan perjuangan ini sampailah ke akhir hayat kita. Kerana walau apa sekalipun, kita mulakan dengan Al-Quran. Kita mulakan dengan Al-Quran. Hidup kita, itu sebaik saja kita keluar, kita mulakan dengan Al-Quran. Allahu Akbar. Dan kita akhirkan hidup kita juga, insya-Allah. Nanti Allah makhtim lana bi husnil khatimah, iaitu dengan husnul khatimah juga dengan perkataan la ilaha illallah. Jadi itulah sedikit nasihat ana dalam waktu yang ringkas ini. Wallahu a'lam bishawab. Okay, terima kasih doktor atas nasihat yang cukup bernilai bagi kami. Dan semoga dengan apa yang kita faham daripada surah Al-Isra ni dan juga mungkin kita akan mendalami lain-lain lagi surah dalam kategori surah Musabbihat ni akan membuatkan kita lebih bersemangat untuk bersama-sama dalam kumpulan dakwah, yang mana kumpulan dakwah ni bukan sahaja kita nak menyelamatkan orang, yang lebih lagi ialah nak menyelamatkan diri kita sendiri kan. Penyucian hati itu adalah hal yang paling penting lah, dan satu-satunya cara yang paling berkesan ialah dengan memahami isi kandungan Al-Quran. Okey, Alhamdulillah, terima kasih kepada Dr. Azhar dan juga kepada Datuk atas kupasan pagi ni. Dan dengan itu sebelum kita akhiri majlis kita ni, saya nak minta doktor untuk bacakan doa pagi kita. Silakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, Kau kurniakan kepada kami ilmu yang memberikan manfaat kepada kami ya Allah. Wa rizqan tayyibah, kurniakan juga kepada kami ya Allah rezeki yang baik-baik, wa amalan mutaqabbala, dan Kau kurniakan kepada kami juga ya Allah, kurniakan kepada kami ya Allah amalan mutaqabbala, amalan yang diterima olehmu ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma qsim lana min khasyatika ma yahulu bainana wa baina ma'asik. Ya Allah, Kau berikanlah kepada kami rasa takut, gerung dan bimbang kepadamu ya Allah, di mana rasa ini akan menjadi penghalang antara kami dengan melakukan maksiat kepadamu ya Allah. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, dan ya Allah, Engkau kurniakan kepada kami, berikan kepada kami ya Allah ketaatan kepadamu ya Allah, yang mana ketaatan ini akan menyampaikan kami ke syurgamu ya Allah. Wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina musibatid dunia, dan juga berikanlah kepada kami keyakinan ya Allah untuk memudahkan kami untuk menghadapi musibah di dalam dunia ini ya Allah. Wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana. Ya Allah, Kau berikanlah kepada kami kemanfaatan, khususnya pada pendengaran kami,
khususnya pada penglihatan kami, dan khususnya kepada kesihatan dan kekuatan daya yang ada pada kami, ya Allah, selagi mana kami masih hidup, ya Allah. Waj'alhul warisa minna, Engkau jadikan ia adalah merupakan warisan kami, ya Allah, ketetapan dengan kami, ya Allah, yang terpeliharanya kami. Waj'alhu sa'rana, sehinggalah kematian kami, ya Allah. Waj'al sa'rana ala man zalamana, dan Engkau berikanlah balasan hukuman kepada orang yang menzalimi kami, ya Allah. Wansurna ala man adana, dan Kau menankanlah kami, ya Allah, ke atas orang-orang yang melampaui ke atas kami, ya Allah. Wala taj'al musibatana fi dinana, ya Allah, janganlah Engkau jadikan dunia ini sebagai tujuan besar kepada kami, ya Allah. Wala taj'alid dunya akbara hammana, jangan Engkau jadikan dunia ini sebagai fokus dan pemusatan kami, ya Allah. Wa ma balagha ilmina, dan Engkau jadikanlah pengetahuan kami ini, ya Allah, pengetahuan yang akan melangkaui ke arah ke dunia dan juga ke arah akhirat, ya Allah. Dan wala tusallit alaina man la yarhamuna, dan janganlah Engkau jadikan, Kau biarkan orang yang tidak mengasihi kami itu memerintah kami atau menguasai kami, ya Allah. Ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Maulana subhanakallahumma wa tahiyyatun fiha salam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Doktor atas bacaan doa yang cukup bermakna.